Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang menurunkan kepada kita ujian demi ujian dengan penuh hikmah dan pedoman. Maka sebagai hamba, perbanyakkanlah kita melafazkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang bersusah payah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Maka perbanyakkanlah kita sebagai umatnya melafazkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang saya muliakan, saf kepimpinan surau, para asatizah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ni dalam kesempatan masa yang ada, kita akan sama-sama mengupas satu tajuk kecil berkaitan dengan peristiwa yang besar, iaitu fiqh al-hijrah. Dengan konteks perbincangan kita malam ini, hijrah bukan sekadar sirah, tetapi lebih daripada itu. Kitab yang kita nak gunakan malam ni adalah kitab Fiqh Al-Hijrah, karangan dan himpunan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tuan-tuan, baru ni saya berkesempatan duduk bersama dalam majlis sama Datuk Seri Utama Diraja kita, Mufti Negeri Selangor, Dr. Haji Anhar Opir, yang membawa tajuk Penghayatan Ma'al Hijrah. Jadi apabila beliau memulakan perbincangan tentang tajuk Ma'al Hijrah, beliau suka meletakkan di permulaannya berkaitan dengan kepentingan Muharram. Ini tertib mufti lah. Dia boleh cerita hijrah mula sampai habis, tetapi dia memilih untuk menyedarkan kita betapa kita berada pada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bulan Muharram. Ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah bagi tahu dalam surah At-Taubah ayat 36, bilangan bulan di sisi Allah, yakni hukum di sisi Allah taala itu ada 12 bulan. Yang kita tahulah, sampai budak-budak pun boleh nasyid kan. Muharram sampailah kita Zulhijjah. Dan di antaranya 4 bulan yang dihormati. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan, kata Rasulullah. Daripadanya itu terdapat 4 bulan yang haram, maknanya bulan yang suci. Itulah 3 daripadanya mutawaliyat, maknanya berturut-turut. Dan yang keempat itulah terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Maknanya bulan apa tuan-tuan? 4 bulan itu, 3 yang mutawaliyat, yang berturut-turut. Apa dia? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Malam ni Muharram. Dan kemudian yang keempat itu di antara apitan Jamadil Akhir dan Sya'ban, maka ulama kata itulah bulan Rejab. Maknanya bulan haram yang 4 itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rejab. Jelas Dan kalau kita melihat betapa dalam bulan Muharram ini, ataupun bulan-bulan yang disebutkan 4 bulan tadi itu disebutkan dengan nama bulan haram, adalah kerana pada bulan ini diharamkan berperang, 1. Dan ia merupakan bulan yang suci, 2. Kenapa nama bulan-bulan haram? Kerana bulan ini diharamkan berperang, dan bulan ini adalah bulan yang suci. Bahkan Allah melarang seorang berbuat kezaliman kerana dosa yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini lebih besar balasannya, dan balasan buruknya itu berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Apa hujahnya? Hujahnya disebut sendiri oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Dalam kitab tafsirnya menukilkan kata-kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ibn Abbas?
Dia menukilkan kata-katanya itu dinukilkan oleh Ibn Katsir bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan haram ini, 4 bulan ini, setiap apa jenis kezaliman yang dilakukan dalam bulan haram ini, dosanya adalah lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan amal soleh, kebaikan yang kita lakukan pada bulan haram ini juga, balasannya, ganjaran pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Faham tak tu? Maknanya kelebihan bulan-bulan yang haram ni, buat jahat lagi teruk balasannya, buat baik Allah ganjarkan lebih besar daripada bulan-bulan lain. Sebab itu dia satu bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara amal-amalan yang kita boleh lakukan dalam 4 bulan ni, kalau tuan-tuan cuba kita panggil apa? Flashback balik apa yang kita telah lakukan pada bulan Zulqa'dah, antaranya dituntut, digalakkan kita melakukan ibadah umrah. Bulan haji, Zulhijjah, kita puasa, Tauriyah, kita puasa, Arafah, dah. Kemudian datang bulan Muharram, kita puasa nanti Tasu'ah, kita berpuasa pada hari 10 Ashura. Ini semua kita akan sebutkan kelebihan-kelebihan kita berada pada bulan yang disebutkan sebagai bulan-bulan haram ini. Baik, selesai tu. Kemudian kalau kita sebut tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita hijrah daripada 26 Safar sampailah 12 Rabiul Awal, tuan-tuan, dalam tempoh kurang daripada 1 jam ni tak mungkin. Apatah lagi dengan rujukan kitab yang begitu banyak. Bukan hanya dari segi kronologi saja. Bukan hanya perjalanan Nabi mula daripada mana, berakhir di mana, singgah di mana, tetapi ada ibrahnya, ada nilai akidahnya, ada nilai muamalatnya, dan juga ada nilai fiqahnya. Dan mudah-mudahan malam ni sikit sebanyak kita sebut tentang fiqah dia. Ya? Baik, kalau kita melihat di manakah wujudnya kalender Islam itu yang disebutkan sebagai kalender hijrah. Kalau kita lihat sejarah dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kalender yang khusus kepada orang Islam. Kebanyakannya dinisbahkan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut. Contoh, kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir tahun Amul Fil, tahun gajah. Sebab berlaku pada itu peristiwa besar, bagaimana tentera yang diketuai oleh raja ketika itu Abraha itu ingin memusnahkan dan menghancurkan Baitullahil Haram, Kaabah ketika itu, dengan membawa tentera-tentera bergajah. Akhirnya dirakamkan dalam surah Al-Fil, yang bagaimana kesudahan mereka sangat teruk, tuan-tuan. Faja'alahum, seperti mana daun-daun yang dimakan ulat, begitu teruk keadaan mereka. Satu. Begitu juga dengan Amul Fitan, berlaku peperangan dan sebagainya. Begitu juga dengan ketika mana wafatnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah, dan juga pakciknya Abu Talib, maka tahun itu digelar, dipanggil sebagai Amul Huzni. Huzni, bukan Husni. Husni baik. Kalau ada nama Husni ni maknanya sedih, tahun kesedihan. Sebab Nabi sedih, orang yang paling rapat, yang membela dia, yang paling dia kasih itu meninggalkan baginda. Maka kemudian setelah Nabi kita wafat, disambung pula pemerintahan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni pemerintahannya berapa tahun? Lama tak? Agak-agak gitulah, berapa tahun lah Sayyidina Abu Bakar memerintah sampai dia wafat? Tak lama, tuan-tuan, 2 tahun saja. Dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada kalender yang khusus. Sehinggalah wafatnya Abu Bakar, naiknya Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka pada zaman Sayyidina Umar itulah disebut ia sebagai zaman futuhat. Mana futuhat? Zaman pembebasan. Islam ini sifatnya datang rahmatan lil alamin. Ketika mana Sayyidina Umar menghantar Panglima Ammar bin As ke mana? Ke Mesir. Ada konflik di antara Ortodok dan juga Katolik. Lalu Islam datang membebaskan keadaan seperti itu. Maka pada zaman Umar ini, Islam itu jajahannya lebih jauh, diplomasi politiknya lebih jauh. Bukan hanya tertakluk pada jazirah yang ada ketika itu, tetapi luar, seperti kerajaan Parsi, seperti kerajaan Rom, seperti kerajaan Mesir di Afrika. Itu zaman Umar Al-Khattab.
zaman futuhat. Ketika itu berlakulah surat menyurat, dokumentasi, sehinggalah satu orang di kalangan mereka yang dihantar sebagai duta ataupun sebagai wakil kerajaan Islam Madinah, iaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dia utuskan surat kepada Sayyidina Umar, dia kata dia malu. Sebab apa? Adanya surat-surat ini tidak diketahui tarikh-tarikhnya. Kadang disebut bulan tetapi tak tahu tarikh tahunnya bila. Tuan-tuan bayangkan kita hari ini pergi pejabat pos, esok sampai dah. Betul tak? Zaman dulu mana ada kemudahan begitu, mungkin makan masa bulan. Surat menyurat itu perlukan masa yang panjang. Akhirnya dia mengesyorkan supaya adanya kalender khusus kepada orang Islam, kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Masya-Allah tuan-tuan. Ini sahabat bagi pandangan dan sahabat menerima pandangan tersebut. Maka apa tindakan Umar? Umar dia tak diam saja. Ini cadangan yang baik. Lalu dia memanggil sahabat-sahabat baginda, sahabat-sahabat beliau, di antaranya sahabat-sahabat yang senior, untuk membincangkan perkara berkaitan dengan syur ataupun saranan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ini kronologi dia lah. Kemudian apa yang berlaku? Maka bermesyuaratlah para sahabat yang ada ketika itu. Di antaranya ada yang membagi pandangan yang pertama, kita mulakan perkiraan kalender Islam ini iaitu dengan turunnya Al-Quran ataupun wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berumur 40 tahun. Lalu pandangan ini diterima ataupun tidak? Tidak diterima tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa walaupun Quran telah turun tetapi arak masih lagi minum. Zina masih lagi berlaku. Tidak ada signifikan, tak ada benda yang boleh diingati. Amalan jahiliah tu masih ada lagi walaupun Al-Quran telah diturunkan. Lalu sahabat yang lain memberi pandangan yang kedua, mengatakan mengapa tidak kita memilih ketika mana, iaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, kalau tak tuan-tuan, kita bukan 1444 Hijrah ni. 1444 kan? Kita tak tahu. Kita ni 1444 Hijrah. Kalaulah dipilih pandangan yang kedua tu, maknanya tambah berapa tahun? Bukan 144 dah, lajak lagi. Tetapi pandangan ini tidak diterima kerana begitulah alasan yang sama. Walaupun lahirnya Nabi kita, masyarakat ketika itu masih lagi jahil. Masih lagi berlaku menyembah berhala. Masih lagi perkara-perkara yang mensyirikkan Allah itu berlaku, maka tidak dipilih oleh para sahabat. Dan maka pendapat yang ketiga mengatakan bahawa kita pilih tarikh kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat tak pilih. Tuan-tuan bayangkanlah kalau pandangan yang ketiga ni diterima, apa yang kita nak sambut pada hari ini? Kita mengingati, bukannya saja kita nak bawa semangat hijrah tuan-tuan, kita menangis kerana mengenangkan inilah tahun kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak disimpulkan daripada tiga cadangan-cadangan ini? Inilah adalah sebenarnya berdasarkan perintah Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. Ini sunnah yang besar dalam Islam, bermesyuaratlah. Nak memilih satu keputusan, nak memilih satu pendekatan dan sebagainya, bermesyuaratlah kita. Ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat. Sehinggalah Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, ini sebahagian riwayat kata cadangan yang keempat ini bukan cadangan daripada Ali, tetapi datang sendiri daripada Sayyidina Umar. Tapi tak mengapalah, ini ikhtilaf saja. Bukannya perkara usul kan? Perkara furuk, perkara kecil, tak payah kita bincang. Kata Sayyidina Umar atau kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufariqu bainal haq wal batil. Dia mengingatkan tentang peristiwa hijrah Nabi itu. Hijrah itu memisahkan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Betul tak? Sebelum hijrah tak boleh solat, lepas hijrah boleh solat, bahkan berjamaah. Sebelum hijrah tak boleh azan, selepas hijrah boleh dikumandangkan azan sewenang-wenangnya. Di mana saja dikumandangkan azan. Hayya 'alas salah itu berkumandang. Maka kita lihat masyarakat yang dulu yang minum arak, meninggalkan arak, yang dulu merendahkan martabat wanita, akhirnya menaikkan martabat wanita. Maka pandangan memilih peristiwa hijrah itu sebagai kalender orang Islam adalah sangat tepat, dan ini merupakan ijtihad para sahabat. Ini bukan keputusan Umar seorang-seorang. Ini adalah sepakat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tarbiyah cara nak takbir macam mana. Nabi telah wafat, Nabi telah tinggalkan
kemudian naik Abu Bakar juga sudah meninggalkan mereka, maka inilah waris-waris yang mana Nabi tinggalkan untuk menunjukkan cara pemerintahan Islam yang sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya tentang pemilihan tarikh Muharram itu, bulan Muharram sebagai permulaan kalender hijrah. Peristiwa hijrah itu telah sepakat kalender hijrah, tetapi nak mula bulan apa? Maka berbincanglah para sahabat, juga ijtihad di kalangan para sahabat, lalu mereka memilih bulan Muharram kerana apabila seluruh umat Islam ketika itu berkumpul daripada pelbagai tempat yang dekat dan yang jauh, daripada Syam, daripada Yaman, daripada Mesir dan juga daripada negara-negara yang lain, mereka menunaikan ibadah haji. Dan apabila mereka selesai ibadah haji, maka mereka akan pulang ke negara mereka masing-masing dengan semangat yang baru, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang luhur, kerana mereka telah membersihkan jiwa mereka dengan menunaikan ibadah haji. Dan ini bertepatan dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kata Rasulullah, man hajja, siapa yang melakukan ibadah haji semata-mata kerana Allah, siapa yang melakukan ibadah haji, dia menjaga mulutnya daripada perkataan yang keji. Siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak melakukan perkara-perkara fasik, iaitu perkara dosa, maka seolah-olah dia baru dilahirkan daripada rahim ataupun perut ibunya. Sifatnya bersih, fitrahnya suci, tuan-tuan. Maka orang yang zaman itu melakukan ibadah haji bukan kerana title, bukan kerana ada kepentingan, tetapi semata-mata kerana Allah. Bukan daripada negara yang satu, tetapi daripada banyak negara. Mereka berjumpa, menunaikan manasik haji, dan mereka balik dengan hati yang bersih, seperti mana bersihnya seorang bayi yang baru dilahirkan. Maka selepas Zulhijjah itu bulan Muharram. Maka Muharram itulah dipilih sebagai permulaan kalender hijrah kita, orang Islam pada hari ini. Ini sejarah dia. Maka di sinilah berlakunya yang dibincangkan. Pun begitulah, Datuk Mufti kita pun dia mula cerita tentang peristiwa hijrah. Cuma malam ni kita nak tengok sedikit, iaitu tentang fiqh al-hijrah ni, tuan-tuan. Antaranya kalau kita lihat perbincangan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibahagikan tentang pembahagian hijrah. Hijrah ni ada berapa? Yang masyarakat kita faham, hijrah ini adalah hijrah Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah. Dulu saya ingat waktu sekolah menengah dulu lah kan, tak berapa sangat nak ulang kaji pelajaran pendidikan Islam. Soalan yang ditanya, apa itu hijrah sekolah menengah? Dalam kepala tajuk ni tak baca. Apa itu hijrah kita pun tak tahu. Tuan-tuan tahu saya jawab macam mana? Tuan-tuan pernah dengar tak lagu nasyid Ma'al Hijrah tu? Satu Muharram detik permulaan, sampai habis tu. Saya jawab daripada mula lirik tu sampai habis lirik tu. Itu jawapan saya bertulis. Tuan-tuan tahu saya dapat berapa markah saya? Keseluruhan kertas pendidikan Islam tu saya dapat 100%. Saya pun terkejut juga. Tapi cuba tuan-tuan tengok balik lirik tu. Kalau orang tanya apa itu hijrah? Hijrah itu adalah perkiraan tahun Islam hijrah, permulaan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi daripada Mekah ke kota Madinah, kan? Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu tak 100, tuan-tuan. Jadi sebenarnya ada disampaikan kepada masyarakat kita, ditanamkan tentang makna hijrah. Sebab tu kita bila sebut hijrah, tak ada masalah besar lah tentang sejarah hijrah. Cuma kita nak baca sedikit fiqh berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Hijrah yang pertama, hijrah Habsyah. Berlaku 2 kali, tahun ke-5 dan tahun ke-7 kerasulan Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengutuskan wakilnya 2 kali untuk berlindung di bawah satu orang raja yang adil. Ketika itu orang musyrikin Mekah menzalimi, menyeksa orang Islam, lalu diizinkan untuk mereka berhijrah ke negara yang memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Kita lihat bagaimana kisah Ammar bin Yasir diseksa, ada yang dibunuh sahabat-sahabat yang ada ketika itu. Yang keduanya itu hijrah kedua, itu daripada Mekah ke Madinah. Ini kita bincang sikit lagi. Hijrah daripada Mekah ke Madinah, dan berlaku juga bukan hanya sekali dengan Nabi. Sebelum itu telah berlaku di kalangan para sahabat yang Nabi berikan. Cuma Nabi kita menunggu keizinan sahaja daripada Allah Ta'ala untuk dia berhijrah. Allah belum izinkan, sehinggalah nanti pada 26 Safar pada 11 pagi, orang-orang musyrikin Mekah yang diketuai oleh
bapa kebodohan Abu Jahal bermesyuarat, nanti kita baca kisah dia, untuk memutuskan cara apa yang terbaik untuk memastikan Muhammad ini dakwah dia selesai. Hebatnya orang-orang musyrikin Mekah ni tuan-tuan, dia sebelum dia nak mesyuarat, nak buat satu keputusan yang jahat kepada Nabi, dia pujuk Nabi dulu. Dia tawarkan kepada Nabi 3 tahta, wanita, harta. Betul tak? Tapi Nabi tolak. Bila cara baik tak mau terima, lalu mereka memilih cara yang keras. Berlaku tak pada hari ini? Bila kita pujuk satu orang untuk bersekongkol dengan benda yang tak baik, kita tawarkan dia macam-macam. Kita tawarkan dia projek, kita tawarkan dia under table dan sebagainya. Dia tak nak ikut, dia ada prinsip, lalu kita jatuhkan dia. Kita pastikan dia tidak ada kepentingan lagi. Maka ini sifat jahiliah yang kita ambil daripada peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Abu Jahal dan rakan-rakan sekutu dia. Satu. Hijrah yang ketiga disebut dalam kitab ini, Fiqh al-Hijrah. Hijrah ialah daripada pelbagai kabilah dan kaum. Mereka pergi mana? Mereka jumpa Nabi di Madinah dan mereka belajar hukum syarak. Ini hijrah. Setelah mereka belajar hukum syarak daripada Rasulullah, mereka balik ke halaman masing-masing dan mengajar kaum mereka. Ini hijrah yang ketiga. Hijrah Habsyah, hijrah Mekah Madinah, hijrah pergi ke Madinah, belajar hukum syarak, balik ajar kepada masyarakat tentang agama. Dan kemudian hijrah yang keempat, iaitu hijrah sesiapa yang memeluk Islam di kalangan penduduk Mekah dan kemudian dia mengunjungi Nabi di Madinah, kemudian setelah itu dia balik ke Mekah. Itu juga disebut sebagai jenis hijrah. Dan yang kelima, itulah hijrah yang disebutkan pada permulaan kitab ini, kata Rasulullah, hijrah itu ialah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada hijrah secara makani, ada hijrah secara maknawiyah. Makani ini yang disebutkan sendiri oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim yang wafat pada 1350, dia kata apa? Hijrah itu ialah dengan tubuh badan daripada sebuah negeri ke negeri yang lain. Jelas tak? Hijrah dengan fizikal, Nabi SAW, sahabat baginda Abu Bakar, berhijrah secara fizikal daripada negeri Mekah pergi ke Madinah. Ibn Qayyim kata ini hijrah. Hijrah yang kedua adalah hijrah bukan dengan fizikal, tetapi hijrah dengan hati. Hati daripada dan kepada. Apa maksud dia? Hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah daripada hati yang cinta selain daripada Allah dan Rasul kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Hijrah daripada ubudiyah selain daripada Allah kepada hijrah ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah. Ya, segi fiqah dia lah. Baik, selesai tu. Tengok jam pun 8.30, saya nak cerita pun tak berapa semangat. Tapi sikit sebanyak kita ambil malam ni. Baik, apa kepentingan hijrah ini? Banyaklah. Dalam kitab ni disebut lebih kurang 11 dalil disebut di dalam Al-Quran. Cuma kita nak sebut satu daripadanya yang dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu?" Kata Rasulullah, adakah kamu tahu bahawa Islam boleh menghapuskan dosa yang sebelumnya? Orang yang kafir, Allah bagi hidayah, masuk Islam, apa berlaku pada kesalahan dan dosa dia? Allah hapuskan seperti mana kain putih, seperti mana bayi baru dilahirkan. Untungnya mereka Allah bagi hidayah. Kita 40 tahun, 50 tahun dosa, kalau kita tak istighfar minta Allah Ta'ala, maka dosa kita berpalit. Kain putih itu sudah menjadi hitam. Maka beruntung mereka. Kata Rasulullah, adakah kamu tahu masuk Islam itu boleh menghapuskan segala kesalahan yang lalu? Satu. Kemudian kata Rasulullah, wa annal hijrata tahdibu ma kana qablaha, dan hijrah itu boleh menghapuskan dosa yang sebelumnya. Orang yang berhijrah ni Allah ampunkan dosanya, bersih. Wa annal hajj, dan juga ibadah haji itu yahdibu ma kana qablahu, dan haji juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Betul tak? Hadis yang kita bacakan awal tadi, orang yang pergi haji dengan 3 syarat tadi, Allah hapuskan dosa dia, bersih diri dia tuan-tuan. Seperti mana baru dilahirkan oleh ibunya. Baik. Kemudian kalau kita melihat hukum hijrah. Hijrah ni ada hukum dia.
Ada orang mengatakan, bukankah disebut la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah selepas pembebasan atau pembukaan kota Mekah. Kan Nabi dah berhijrah ke Madinah, negara Islam itu dibina, kemudiannya mereka kembali ke Mekah, bukan untuk perang atau memerangi Mekah, tetapi mereka futuhat, mereka membuka dan membebaskan kota Mekah daripada kesyirikan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka la hijratal ba'dal fath ni, kata ulama, antaranya disebutkan sendiri oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Dia kata apa? Perkataan ataupun hadis tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah itu maksudnya ialah tiada hijrah daripada Mekah selepas pembukaan Mekah lantaran Mekah telah menjadi negara Islam. Maka tak perlu berhijrah lagi. Kerana setelah dibebaskan Mekah itu, maka Mekah telah menjadi seperti Madinah, iaitu negara Islam. Itu maksud hadis yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Baik. Kemudian hijrah ini bukan sekadar pada zaman Nabi, tetapi pada hari ini juga memungkinkan berlaku hijrah. Faham tak tu? Kemungkinan hijrah berlaku secara fizikal dan makan tempat, daripada satu tempat ke tempat itu berlaku tak secara syarak. Dapat tak pahala? Dapat. Apa dia? Pertamanya, sepakat para ulama mengatakan wajib berhijrah daripada negara kafir. Kita duduk negara orang kafir, apabila orang Islam terpaksa melakukan maksiat. Kita duduk satu negara tu diperintah oleh orang-orang kafir, orang yang tak beriman, dan mereka melakukan undang-undang yang menyebabkan kita ni terpaksa melakukan maksiat. Maka ijma' ulama' kata wajib berhijrah daripada negara itu. Jangan duduk di negara tersebut. Sebab apa? Nanti satu dialog dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 nak cerita tentang orang yang tak mau berhijrah walaupun dia mampu berhijrah. Yang keduanya iaitu berhijrah daripada bumi kafir ke negeri Islam adalah wajib ke atas seorang Muslim yang tidak dapat bertahan daripada menzahirkan agamanya, daripada melakukan kewajipan agamanya seperti solat, puasa, menutup aurat dan juga perkara-perkara wajib yang ditaklifkan ke atas mereka. Maka berhijrah itu wajib. Keluarlah. Seronok duduk negara orang memang seronok, tetapi kalau kita tak boleh solat, tak boleh berjemaah, tak boleh azan, tak boleh pakai tudung, apa makna Islam kita? Maka berhijrah itu wajib ketika itu. Apa dalilnya? Sebut jelas dalam surah An-Nisa, bagaimana Allah Ta'ala merakamkan perbualan malaikat dengan orang-orang yang tak nak berhijrah ni. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ini? Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiayai diri mereka kerana enggan berhijrah. Allah labelkan orang ni apa dia? Orang yang menganiayai diri mereka. Dia tak nak berhijrah, nampak macam okey, tetapi Allah labelkan mereka sebagai orang yang menzalimi diri mereka. Satu. Dan mereka itu enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka pasrahlah. Mereka redalah, tak apalah, nak buat macam mana kan? Kita tak ada kuasa, kita tak ada tentera, kita tak ada orang nak bela, kita duduk je lah, kita nak beranak kat sini. Tak sembahyang pun tak apalah, buka aurat pun tak apalah. Maka malaikat tanya waktu kita mati tadi. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, malaikat tanya apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah ini luas untuk kamu berhijrah kepadanya? Masya Allah. Malaikat bagi tahu kepada kita, bukankah bumi Allah ini luas yang kita boleh berhijrah keluar daripadanya? Kan bumi Allah ini luas, bukan satu tempat sahaja. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Kemudian dia kata apa sebelum tu? Mereka mengatakan, qalu alam takun adullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kata dia, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang yang dizalimi, kami ni orang lemah di tempat kami sendiri. Lalu kata Allah Ta'ala, mereka itulah orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali, kecuali kata Allah Ta'ala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila.
kecuali orang-orang yang lemah di kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang mereka ini tidak dapat keluar lagi uzur dan tidak tahu dan tidak berdaya dan tidak upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk mereka keluar berpindah. Maknanya sungguhlah dia ada keuzuran. Tak ada kemudahan. Dia duduk satu negara ni, orang zalim kat dia, orang kepung dia, dia tak boleh pergi mana. Ada tak hari ni dunia macam tu? Mungkin ada, kita tak nampak. Negara-negara Islam minoriti mungkin. Mereka ni tak ada apa tuan-tuan. Kalau nak keluar dari negara dibunuh, betul tak? Kalau keluar saja pengangkutan awamnya itu disekat. Maka mereka memilih tongkang-tongkang, akhirnya mati. Semua dipukul ribut yang kuat di tengah lautan. Begitu saja. Maka mereka tahu perkara ini tidak ada kesudahannya, maka mereka duduk. Maka kata Allah Ta'ala, illal mustad'afin. Orang macam ni tak apa. Dia ada excuse, dia ada keuzuran yang diiktiraf oleh syarak. Maka inilah antara hukum hijrah yang kita nak sebutkan tuan-tuan. Baik, kemudian kalau dalam ni dia ada 10 bab. Kita ambil sedikit sebanyak. Antara fiqah yang kita boleh ambil dalam kronologi hijrah ini, pertama sekali kalau kita melihat bagaimana pertemuan 14 kabilah ataupun bani ataupun kaum Arab jahiliah yang ada di Mekah ketika itu, mereka berkumpul untuk memutuskan satu keputusan bersama dan mereka memilih satu tempat namanya Darun Nadwah. Dan ironisnya Darun Nadwah ini adalah satu tempat yang sebenarnya diasaskan oleh keturunan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Bukan tempat yang dibina oleh Abu Jahal, bukan. Ia telah lama dibina oleh keturunan moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Qusay. Qusay adalah nenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malangnya pada zaman Rasulullah itu mereka menggunakan tempat itu untuk mereka membincangkan bagaimana nak menghabisi riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan Abu Jahal ni nama sebenarnya ialah Umar bin Hisham. Sebab tu Nabi pernah doa supaya diberi hidayah kepada dua Umar. Siapa Umar yang pertama? Umar Al-Khattab lah. Umar yang kedua ni dia Umar bin Hisham. Itulah nama samsingnya Abu Jahal tuan-tuan. Nama samsing dia Abu Jahal. Jadi kita kalau ada nama Umar, buka dalam Facebook, tak nak guna nama asal, jangan letak Abu Jahal ya. Kenapa kau nama Umar? Abu Jahal nama dia Umar. Bukan, Nabi minta hidayah dua Umar. Yang dapat Allah bagi hidayah siapa dia? Umar Al-Khattab. Umar bin Hisham ni kekal sampai mati dia tidak beriman kepada Allah. Dia mengumpulkan 14 suku Arab berbincang. Sebab apa mereka rasa terancam? Sebab mereka ini tak dapat lagi orang nak sembah berhala. Mereka ini kepentingan mereka tak dapat lagi. Mereka nak melakukan zina secara bebas. Mereka tak dapat lagi nak minum arak secara sewenang-wenangnya. Orang-orang pemimpin, orang-orang bangsawan itu sama tarafnya, iaitu di sisi manusia dalam Islam, hamba, orang-orang lemah sama saja. Orang kulit hitam, orang hamba sama saja dengan pembesar-pembesar Quraisy. Mana mungkin mereka nak terima? Betul tak? Kita dah ada satu keadaan comfort zone, tiba-tiba orang nak kacau kita punya keselesaan kita, kita rasa tergugat. Maka inilah yang ada pada orang jahiliah ketika itu. Mereka merasakan Nabi ni membawa satu benda yang menggugat keseronokan kehidupan mereka, lalu mereka habiskan saja Muhammad ini, habis cerita. Lalu mereka berkumpul, antaranya banyaklah pendapat-pendapat, antaranya Abu Aswad. Abu ni bapa, Aswad ni hitam. Bapa hitam, pak hitam. Dia bagi cadangan, dia kata apa? Kita letak Muhammad ni, campak dia jauh-jauh. Tapi pandangan ni tuan-tuan, ini hebatnya orang-orang musyrikin Mekah tuan-tuan. Mereka bermesyuarat tapi mereka tak tidur. Mereka bermesyuarat, mereka tak tidur. Mereka celik mata, geliga otak dia berjalan tuan-tuan. Dia tak terima, dia kata apa? Kalau campak Muhammad jauh-jauh, nanti orang kawasan tu melihat karismanya Muhammad ni. Orang kata apa? Credibility Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Muhammad yang akan mewujudkan pengikut-pengikut yang ramai, akhirnya akan menentang mereka kemudian nanti. Lalu pendapat yang kedua dibawa oleh Abu Al-Bakhtari. Dia kata apa? Buat kotak, letak Muhammad ni masuk dalam kotak, letak dekat Kaabah, biarkan sampai kering Muhammad ni mati. Maka pendapat ni ditolak kerana ia akan meraih simpati orang-orang yang lemah. Maka penduduk-penduduk Mekah yang ada itu akan bangkit melawan mereka. Nampak? Dibagi cadangan, kemudian mereka perdebatkan.
Hebatnya musyrikin Mekah ni tuan-tuan, dia ambil sunnah dalam Islam, dia pun mesyuarat juga. Cuma mesyuarat dia tu, dia geliga bab-bab nak jatuhkan Islam, ya. Kalau bab-bab nak hancurkan Islam, mereka nombor satu. Maka kita jangan jadi seperti mereka. Bila kita berkumpul, jangan sesekali kita berbincang perkara yang nak menjatuhkan agama dan juga bangsa kita sendiri. Jangan. Ini merugikan umat kita, tuan-tuan. Maka jahiliah begitulah sifat mereka. Akhirnya Abu Jahal bagi pandangan, senang cerita, pilih satu orang pemuda, orang yang kuat, bagi pedang yang hebat, maka tetap Muhammad sekali waktu dia tidur, habis cerita. Terima tak pendapat Abu Jahal ni? Tak terima juga. Sebab nanti orang akan balas dendam, Bani Hashim akan balas dendam. Maka geliganya Abu Jahal ni, tuan-tuan, bijak, tuan-tuan, walaupun bapak bodoh nama dia. Abu Jahal ni bapak, Jahal ni bodoh lah. Walaupun sebagai adalah maksud jahal yang lain, tapi dari segi bahasanya jahal ni goblok lah, bodoh. Lalu apabila Abu Jahal ni bagi pandangan, dia kata senang, kita pilih daripada semua yang hadir malam ni, wakil-wakil suku yang ada, pemuda-pemuda yang hebat, bagi pedang semua yang hebat-hebat, maka serentak bunuh Nabi. Maka Nabi nanti Bani Hashim nak claim kat siapa? Dia nak balas kat siapa? Dia tak mampu nak balas. Pandai tak dia? Cerdik lah, bab-bab jahat ni dia cerdik lah. Otak dia berjalan, penasihat 25%, tuan-tuan. Dia ada idea. Idea dia sentiasa. Dan sebenarnya pendapat dia tak berapa nak diterima. Sehinggalah satu orang yang turut sama hadir dalam majlis itu, itulah Iblis. Dia menyuprai seorang lelaki, Iblis. Maka tengok antara hikmah ataupun fiqh yang kita dapat di sini, Iblis endorse cadangan tersebut. Dia sokong cadangan tersebut, menyebabkan sepakat mereka setuju untuk menghantar wakil-wakil pemuda yang hebat ni bunuh Muhammad dengan sekali tetakan beramai-ramai. Masya Allah, tuan-tuan. Nampak apa hikmah yang kita lihat di sini? Iblis, selaknat-laknat Iblis ini sanggup turun gelanggang. Nampak? Iblis sanggup turun gelanggang dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dalam memberi buah fikiran untuk menentang Rasulullah. Dan sebenarnya permusuhan Iblis sejak penciptaan Nabi Adam lagi, dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Nabi dendam daripada zaman Nabi Adam lagi, kan? Sehinggalah bila peluang nak bunuh Muhammad ni, Iblis turun padang bagi pandangan untuk menyokong pandangan Abu Jahal supaya Nabi ini ditamatkan, diriwayatkan. Yang keduanya, fiqh ataupun faedah yang kita dapat dalam peristiwa ini, musuh-musuh Islam sanggup bersatu walaupun hati mereka sentiasa bercakaran sesama mereka. Betul? Sejarah orang Arab ni sentiasa berperang antara satu dengan satu yang lain, tetapi mereka sanggup bersatu hati untuk memastikan Islam ini terhapus di atas dunia ni. Sampai sekarang sifat orang kafir begitulah. Walaupun mereka ini ada tenteranya, contoh kita kata US ada tentera yang kuat, cibur satu negara lagi ada, tapi semua negara tu bukan Islam. Tapi percayalah, sampai saatnya nanti mereka akan bersatu untuk menjatuhkan Islam, walaupun mereka ni kepentingan masing-masing. Ini kekuatan mereka, ini telah ditunjuk daripada zaman jahiliah lagi, bagaimana cara nak memusnahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat sedikit fiqh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia pada 27 Safar, pada siang itu 26 Safar, pada pagi itu mereka berbincang Darun Nadwa, lalu turun wahyu. Malaikat Jibril bagi tahu Allah izinkan untuk berhijrah, maka Nabi lantas segera pada waktu zuhur pergi ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Abu Bakar menemani, dan Abu Bakar sebenarnya yang meminta izin kepada Rasulullah untuk bersahabat dalam peristiwa hijrah ini. Lalu Nabi benarkan Abu Bakar As-Siddiq itu untuk berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi pada malamnya itu, apabila Nabi keluar, tuan-tuan, Nabi menitiskan air mata dia. Sebab apa Nabi sedih? Kerana Nabi meninggalkan kota suci Mekah. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu, iaitu kota Mekah, negeri yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, nescaya aku tidak akan meninggalkan. Nabi tak nak tinggalkan Mekah ni, tuan-tuan. Sahabat yang lain pergi dulu sebelum Rasulullah, tetapi sebabkan ini wahyu, sebab ini perintah Allah Ta'ala. Dan ini juga disebabkan kerana wahyu itu turun, kerana Allah nak bagi tahu kepada Muhammad, orang-orang kafir ni, musyrikin Mekah sedang berbincang untuk mengusir dan membunuh Muhammad. Lalu dia berhijrah. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu negeri yang paling aku cintai. Kalaulah pendudukmu, yakni penduduk Mekah ni tak usir aku tak akan keluar daripada Mekah ni. Begitu sayang Nabi SAW kepada kota Mekah, tanah kelahiran baginda sendiri. Baik. Kemudian orang bandingkan dengan Saidina Umar. Apa perbandingannya? Kenapa hijrah Nabi ni senyap-senyap?
Dan kenapa hijrah Umar itu secara terang-terang? Umar lain tuan-tuan. Dia menzahirkan dia Islam tu secara terang-terang. Dia mencabar untuk orang lawan dia. Jadi mengapa hijrah Nabi? Nabi tak umumkan saja hijrahnya itu Islamnya sahabat-sahabat yang lain. Tetapi di sini kata Dr. Zulkifli Bakri, dia kata apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, pertama suruhan dan perintah. Sebab Allah perintahkan dia berhijrah, maka berhijrah. Ya? Dan kemudiannya kalau kita kata Umar, kalaulah Saidina Umar itu hijrahnya begitu, tindakan Umar Al-Khattab dan orang Islam yang lain selain Rasulullah adalah tindakan perseorangan semata-mata. Tindakan itu adalah perseorangan semata-mata, bukan kerana sepakat. Dan ia tidak boleh dijadikan hujah, dan dalam syariat tiap seorang yang boleh memilih cara dan jalan untuk bertindak mengikut keselesaan jiwanya sendiri. Maka Umar memilih untuk hijrah secara terang-terangan. Adapun Rasulullah itu suruhan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dululah kejap. Insya-Allah. Dalam 5 minit saya habiskanlah insya-Allah.
Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Ada suara. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan fiqh al-hijrah ini. Jadi apabila diizinkan Allah Taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah, maka pergilah dia berjumpa dengan Abu Bakar, dan pada malamnya itu mereka melakukan perjalanan yang bermula daripada rumah menuju ke Jabal Thur, ataupun disebut juga Datuk Mufti kita sebut Jabal Thur dan Jabal Thur. Dia kalau Jabal Nur tu Gua Hira, beza dia dari segi bentuk perkataannya sama, cuma titiknya saja. Nur, Thur. Jadi dalam perjalanan dia pergi ke gua itu satu perjalanan yang bukan kecil, sebab ia merupakan satu tempat yang keras, yang tajam, dan dua orang yang ajus, satu orang umur 50, satu orang umur 52, bukan orang muda. Untuk mereka mendaki Jabal Thur itu, akhirnya mereka sampai ke gua, dan antara perbuatan pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah meminta supaya Nabi tak masuk terlebih dahulu. Nabi tak masuk. Sebab apa? Untuk memastikan sebarang bahaya yang mungkin akan ada di dalam gua. Maklumlah, bukan ada lampu, tempat gelap. Dan ini kita lihat, inilah pengorbanan dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu satu orang yang sahabat yang sangat kasih kepada Rasulullah. Bahkan kata Jarullah, siapa yang mengingkari persahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia kafir. Siapa yang mengingkari, dia menafikan, dia kata Nabi dengan Abu Bakar ni musuh, dia kata Nabi dengan Abu Bakar ni satu yang buruklah antara dua ni, maka sesungguhnya dia kafir kerana menolak sesuatu yang telah terkandung di dalam Al-Quran. Yang keduanya, hikmah ataupun fiqahnya tuan-tuan, kita bila mana nak menguruskan sesuatu organisasi atau sesuatu misi, dia mengajar kita supaya memilih sahabat yang betul. Kita kalau nak menjayakan satu-satu misi, contoh tempat kerja kita, ataupun organisasi NGO kita, ataupun apa sahaja yang kita nak ada objektif dia, kita kena pilih teman ataupun sahabat yang betul-betul sejati. Sebab sejarah menunjukkan kebanyakan runtuhnya satu organisasi itu adalah disebabkan sabotaj daripada dalam. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Satu akidah Islam, tetapi kita ada yang sifat munafik. Akhirnya jatuhnya satu gerakan itu disebabkan dalaman itu sendiri. Maka peristiwa hijrah ini mengajar kita, Rasulullah memilih sahabat yang benar-benar bersedia jiwa dan raga dan hartanya untuk sama-sama berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang sangat penting. Bila nak masuk gua dihalang oleh Abu Bakar, untuk Abu Bakar memastikan gua itu tidak ada ancaman kepada Nabi kita. Dua orang yang tua, ajus, bukannya muda, penat tuan-tuan, lalu mereka nak duduk dalam tu gua yang kecil. Maka ketika itulah kita lihat bagaimana Abu Bakar itu mengoyakkan sebahagian kain yang ada pada dirinya untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua yang mungkin ada binatang berbisa, lalu ada satu lubang yang tak ditutup. Ketika itu bersandarlah Abu Bakar, kemudian melunjurkan kaki dia.
Dan di pahanya itu letaknya tengkuk itu Nabi sallallahu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dapat bayangkan guanya kecil sehingga kakinya itu menutup lubang yang ada. Dan di paha itulah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepenatan. Ditakdirkan Allah Taala kakinya yang menutup lubang itu disengat binatang berbisa. Dia bergerak tak lutut dia? Kalau dia bergerak, nescaya Nabi akan bangun dan dia tak akan gerakkan kaki dia. Lalu dia menahan kesakitan yang bersangatan. Tetapi tahan manusia ni tuan-tuan, satu benda dia tak boleh tahan. Apa dia? Air mata dia. Kita kalau cubit dengan mak kan, nak tunjuk mak kita kecil-kecil cubit kita kan, nak tunjuk dengan adik-beradik kita tak nangis, kita tahan tuan-tuan, tapi mengalir kan. Podeh tuan-tuan, mak kita cubit kita. Mengalir mata. Macam itulah Abu Bakar. Dia tahan sengat binatang berbisa tuan-tuan, supaya Nabi tak terbangun daripada tidur dia, lalu dia menahan sehingga mengalir air mata dia tanpa dia sedar. Tetapi air mata itu menitik ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun terjaga. Kata Rasulullah, "Kenapa wahai Abu Bakar?" Maka mengadulah Abu Bakar kepada Rasulullah, "Kakiku disengat binatang berbisa." Maka kita lihat di sini mukjizat Nabi. Lalu Nabi meletakkan air liurnya itu di tempat sengatan binatang berbisa tersebut, lalu hilanglah bisa tersebut. Ini mukjizat yang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat mengatakan bisa itu hilang sehinggalah di akhir hayat Abu Bakar itu bisa itu datang semula, yang menyebabkan antara punca sakitnya Sayyidina Abu Bakar itu sendiri. Ini sebut dalam kitab ni. Ini Tok Mufti kita yang tulis kitab ni, bukan siapa-siapa. Rujukannya pun banyak kat belakang ni tuan-tuan, tengok banyak kitab-kitab yang besar semua. Ini mukjizat Nabi yang berlaku. Hebatnya Abu Bakar ni tuan-tuan. Kemudian yang keduanya, Allah nak tunjuk betapa kuasa Allah Ta'ala ni tak dapat ditanding oleh musyrikin Mekah tuan-tuan. Jatuhnya kerajaan besar Ratu Balqis itu bukanlah kerana tentera-tentera yang besar, tetapi hanya hantar seekor burung hudhud yang kecil. Betul? Ini sejarah dirakamkan dalam Al-Quran. Matinya, mengalirnya air mata Namrud itu bukanlah kerana ditikam oleh seseorang, tetapi hanya dihantar seekor lalat yang masuk ke dalam telinganya, dalam hidung sebahagian riwayat kata, sehingga menyebabkan kematian dia. Allah tak perlu hantar orang yang hebat, Allah hantar binatang yang sangat lemah, lalat tuan-tuan, kita tanpa mati dah kan, tapi Allah hantar mati dia. Macam inilah juga Allah nak tunjuk kepada musyrikin Mekah, berpakatlah kamu, keluarlah duit ganjaran 100 ekor unta sekalipun supaya dapat bunuh Muhammad. Allah hantar labah-labah saja yang menutup pintu gua itu sehingga mereka tak nampak. Kalau ditunduk kepala, nescaya nampaknya Abu Bakar dan Rasulullah. Tetapi Allah menghantar labah-labah, sebahagian riwayat kata juga meletakkan burung merpati yang bersarang dan bertelur di pintu gua tersebut, menyebabkan mereka mengatakan tak ada orang yang masuk dalam gua ni. Cukup, tak perlu helah yang besar, hanya menghantar binatang-binatang yang lemah. Masa yang sama menghinakan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, betapa kamu hanya dikalahkan dengan tentera-tentera kecil Allah sahaja. Ini benda besar tuan-tuan yang kita tak nampak sebenarnya. Kadang kita cerita kat anak-anak kita, cerita labah-labah, cerita merpati, tetapi hikmah di sebaliknya besar. Betapa Allah menunjukkan kuasanya daripada Ratu Balqis sampai ke Namrud, sampailah ke peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba ringkaskan. Kemudian kalau kita melihat setelah itu berlakulah Nabi bergerak perjalanan hijrah daripada Jabal Sur. Nabi keluar, Nabi ditemani oleh pembantu penunjuk jalan. Yang kita boleh simpulkan daripada peristiwa hijrah ini, kekuatan hijrah ini apa tuan-tuan? Kekuatan hijrah ini, pertama, ini wahyu, perintah daripada Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah mereka yang main peranan dalam hijrah. Ini penting. Kalau kita lihat 7 orang yang menjadi watak utama dalam cerita hijrah kita ini, bukan calang-calang orang. Betul tak? Kalaulah watak-watak ini adalah orang yang lain, kita lihat sebahagian besar daripada 7 orang ini, selain daripada Rasulullah dan juga Abu Bakar, itu sendiri adalah keluarga. Ada juga Sayyidina Ali, itu adalah ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar dan juga hambanya sendiri. Nampak tak pengorbanan Abu Bakar? Dia tak perlu cari kawan-kawan yang ramai. Dia hanya mengorbankan ahli keluarga je untuk menjayakan hijrah. 7 orang yang hebat ni tuan-tuan. Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Ni anak beranak. Dan kemudian Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah.
didominasi oleh Saidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah ni. Maka berjayalah hijrah tu. Macam kita hari ni, kalau kata watak utama dalam filem yang hebat hari ni, filem Mat Kilau kan. Tuan-tuan dah tengok belum Mat Kilau? Oh, saya rasa mustahil pasal ada dekat 100 juta ni, mesti ada tengok ni. Kan? Oh, betul-betul ni. Mat Kilau ni, berjaya Mat Kilau ni sebab apa filem ni? Sebab apa Mat Kilau berjaya? Kalau nak kata dia filem silat, filem sejarah, berapa banyak filem-filem epik silat yang dah daripada kita kecil sampai besar, ada sampai 1 juta, 50 juta. Filem tak pernah, tuan-tuan. Kita pun tak nak tengok. Nak kata silat, dia punya action dia, baik tengok filem kungfu ataupun filem Hong Kong, lagi gempak. Tetapi kekuatan dia adalah watak pelakon dia, betul? Mat Kilau tu siapa watak dia tu? Adiputra kan? Tuan-tuan cuba bayang kalau Adiputra tu digantikan dengan Jafar On. Apa jadi pada Mat Kilau, tuan-tuan? Agak-agak lebih 100 juta ya. Itu analogi lah, mudah faham kita. Kerana watak itu, pembantu dia awang. Siapa pembantu? Fatah Amin. Cuba Fatah Amin tu ganti dengan kita, Fatah juga. Fatah Harapan. Apa jadi pada filem tu, tuan-tuan? Habis. Maka kekuatan Mat Kilau itu adalah kerana watak yang dimainkan oleh mereka sangat hebat, itu saja. Selain daripada faktor-faktor yang lain. Maka kita lihat dalam peristiwa hijrah ini, Abu Bakar membantu Rasulullah, ahli keluarganya membantu Rasulullah, hambanya membantu Rasulullah. Maka berjayalah hijrah ni, tuan-tuan, kerana masing-masing sangat jujur dan amanah dalam menjayakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kemudian kita ambil sedikit, bila mana Nabi nak berhijrah, Abu Bakar offer unta. Rasulullah boleh ambil unta tu, tetapi Rasulullah ambil, Nabi kata apa? Bila Abu Bakar kata, hai Rasulullah, ambillah seekor binatang tunggangan ini dan pilihlah. Banyak. Abu Bakar ni hartanya banyak. Lalu dia kata, yang mana lebih baik ambil. Kata Rasulullah, dia ambil. Bahkan aku akan membayarnya harganya itu. Nabi nak bayar dalam keadaan genting, tuan-tuan. Kalau orang dah offer pada kita, kita ambil, orang bantu kita. Tapi Nabi nak ajar kita fiqh ataupun faedah daripada perbuatan Nabi. Apa dia? Kata pengarang kitab, dia kata, Rasulullah sekalipun ditawar untuk diberi unta oleh Abu Bakar secara percuma, tetapi Nabi tetap membayarnya sebanyak 800 dirham. Nabi bayar juga harga 800 dirham, tapi bukan waktu tu. Nabi bayar bila selesai hijrah. Sebab apa? Nabi nak ajar, nama unta itu Al-Qaswa, dan dikatakan hidup hingga zaman Abu Bakar itu, dan dibiarkan tanpa disembelih. Biarkan mati macam tu saja. Unta yang dibawa Rasulullah. Maka dia nak mengajar kita, apabila kita berjuang, apabila kita berjihad, apabila kita melakukan misi yang baik, misi yang mulia, semata-mata ibadah kepada Allah Ta'ala, maka berusahalah untuk membelinya barang-barang yang diperlukan dengan harta kita sendiri. Faham tak? Kita ada NGO kita ada satu misi untuk umat, maka sebaik-baiknya kita kena korbankan harta kita sendiri. Itu seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya. Menunjukkan kita betul-betul berkorban, bukan mengharapkan semata-mata bantuan luar, tetapi mulakan daripada diri kita. Nabi ajar dalam perbuatan yang bila mana Rasulullah di offer tu unta kepada, dia kata aku beli 800 dirham. Dalam keadaan genting ni, tuan-tuan, Nabi tunjuk hikmahnya. Maka inilah antara yang berlaku dalam perjalanan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak. Sehinggalah apabila Nabi singgah di Quba, Nabi berhenti di Quba itu sebelum Nabi masuk kota Yasrib, satu tempat yang berdekatan dengan Yasrib atau Madinah. Antaranya kata ulama, dia kata kerana Nabi SAW kenapa rehat tak terus masuk kepada Yasrib. Yang pertama kerana Nabi nak lepaskan penatnya. Yang keduanya, Nabi SAW perlu belajar dahulu perihal tabiat orang Madinah, terutamanya para pembesar. Macam saya pernah cerita dulu kat Seluruh ni kan, kita bila berhijrah satu tempat, sebelum kita nak masuk duduk satu tempat kerja kita atau tempat tinggal kejiranan kita, buat survey dulu Hai, masyarakat sini apa cerita ni? Apa cara hidup mereka? Jumpalah tok ketuanya, siapa imamnya, siapa penghulunya, siapa pengurusinya. Jumpa dulu supaya mudah kita ni orang terima. Ini kadang kita ni entah datang daripada mana, bawa kepala kita sendiri sampai tempat tu, kita buat hal kita sendiri. Orang pun susah nak terima kita. Silat kita satu, Nabi tunjuk, Nabi berhenti di Quba, Nabi nak belajar macam mana orang Madinah.
Macam mana siapa pemimpin Madinah? Apabila Nabi dah tahu semua tu, akhirnya Nabi masuk ke dalam kota Madinah, Nabi sangat mudah diterima oleh seluruh orang Madinah. Ini fiqh dia. Satu benda yang diajar dalam agama kita. Kemudian Nabi bina Masjid Quba ni, riwayat mengatakan bentuknya sederhana sehingga kan tak ditutup, hanya ditutup dengan daun-daun kurma, dan sebahagian dibiarkan terbuka. Lantainya itu tanah apabila terjadi hujan lebat, dan tanahnya basah sehingga terpaksa Nabi sujud, akhirnya melekat tanah kat dahi Nabi. Sehingga selepas peristiwa itu sahabat melihat, akhirnya dibinalah lantai-lantai yang dilapis dengan batu-batu kerikil. Itu sejarah Masjid Quba. Dan kemudian bila Nabi berhenti di satu tempat di perkampungan Bani Salim, Nabi menunaikan solat Jumaat, pensyariatan tu. Ingat tak? Solat Jumaat yang pertama yang dilakukan, Nabi berhenti di antara Quba, iaitu di satu tempat perkampungan Bani Salim tu, Nabi menunaikan solat Jumaat yang pertama sekali. Itu satu. Kemudian yang akhir tuan-tuan, apabila Nabi masuk, perempuan-perempuan Ansar bernyanyi, bernasyid dengan bait-bait. Ketika Nabi masuk, dia nyanyi apa? Dia nasyid apa? Asyraqal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillah ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amri muta'. Ingat tak? Tala'al badru alaina. Ini menunjukkan fiqahnya tuan-tuan apa dia? Nasyid dan juga madai yang bersifat memuja Allah Ta'ala dan Rasulnya dibenarkan syarak. Boleh. Nasyid tu boleh lah maknanya. Dalam nasyid kan banyak kerohanian. Puji Allah, cinta Rasulullah. Betul tak? Benda-benda yang baik, taat mak ayah, ingat Nabi, sebut nama Nabi dan sebagainya. Maka ini menunjukkan Rasulullah taklah melarang. Maka perempuan-perempuan Ansar sambut dengan gembira. Mereka menasyidkan bait-bait yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Jadi inilah antara sedikitlah sekelumit sahaja sebenarnya berkaitan dengan fiqh al-hijrah. Mudah-mudahan dapatlah sedikit perkongsian kita pada malam ini. Nabi pun dah tinggalkan kita lama. Yang tinggal pada kita hari ini, tugas kita yang besar adalah memuktamadkan akidah kita dan anak-anak kita. Hari ini kita lihat betapa mudahnya anak-anak kita menjual akidah mereka hanya semata-mata nak dapatkan like, nak dapatkan followers. Sanggup buat live IG, sanggup buat live TikTok, bercakap benda-benda yang bercanggah dengan akidah sebenarnya, sangat murah nilainya. Akhirnya demi untuk meraihkan orang ramai ikut dia, itu saja. Maka kita kena sedarkan pada anak-anak kita, bahkan diri kita, isteri kita, keluarga kita, betapa mahalnya akidah yang dibawa oleh Nabi itu dalam peristiwa hijrah. Ini menyebabkan nyawa, menyebabkan ancaman nyawa oleh musyrikin Mekah nak bunuh Nabi SAW. Maka kita akhir-akhir ini nampaknya mudah-mudahkan saja perjuangan Nabi SAW. Wallahu alam, pasti banyak salah silap, saya mohon kemaafan. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.